Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kitab Hidayatus Sibyan, muka surat 13. Muka surat 13, baris yang ke-17 daripada atas. Baris yang ke-17 daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Maka mana dimaafkan pada sembahyang darah kutu anjing. Darah kutu anjing dan sedikit nanah dan danor yang ajnabi, dan darah kutu dan pijak dan tuma, dan darah kutu dan pijak dan tuma. Pijak, kena pijak. Darah pijak dan juga darah tuma. Tuma kena? Tak kena tuma? Bukan tuma. Ini semua binatang-binatang yang halus. Maka mana dimaafkan pada sembahyang darah kutu anjing dan sedikit nanah dan danor yang ajnabi, dan darah kutu dan pijak dan tuma. Ini sambungan darah dan umpamanya hak bahagian yang ketiga. Bahagian ketiga, darah yang dimaafkan akan dia jikalau sedikit. Darah yang dimaafkan akan dia jikalau sedikit. Yang mana terdahulu, yang mana najis ni ada yang dapat dilihat, ada yang tak dapat dilihat dengan mata yang pertengahan. Yang tak dapat dilihat dengan mata yang pertengahan, maka dimaafkan. Ni sebagai contoh lah, sebagai contoh najis yang halus. Najis yang halus ni contohnya, kalaulah lalat dia pijak atas najis, di kaki lalat pasti ada najis sebab dia pijak atas tahi contohnya. Kemudian lalat tu gi pijak pula atas pakaian kita, maknanya pastilah ada kena najis di pakaian kita sebab lalat hingga atas najis atas tahi. Maka di kaki tu pasti ada tahi. Faham tak ni? Tapi kaki dia halus lah, pijak atas, kemudian dia pun hingga atas pakaian kita. Tu dimaafkan juga. Sekalipun boleh nampak juga halus-halus warna najis tu, dimaafkan. Walaupun nampak juga sikit-sikit sebab dia halus. Sekadar kaki lalat besar mana, halus je. Tapi baju kita tu putih, jadi najis tu hitam, tahi kita kata. Lepas dihinggap atas najis yang warna hitam, kemudian dihinggap pula atas baju kita warna putih, boleh nampak bitik je. Bitik orang kata berbintik-bintik, bitik dia panggil. Nampak tu, dimaafkan. Dimaafkan. Ada ni. Itu kira pada sembahyang. Kalau lalat yang pijak atas najis
hinggap atas najis, kemudian terjatuh ke dalam air yang sedikit. Terjatuh di dalam air yang sedikit. Maknanya mesti ada najis di lalat tu. Dimaafkan juga. Dimaafkan, tidak menajiskan air yang sedikit itu. Tapi kita boleh pakai ke tak boleh pakai air tu rasa geli ke apa tu, bab lain. Sekarang ni lalat hingga atas najis. Di tepi lalat tu ada air satu baldi, air sedikit tak sampai 2 kolor. Lalat yang hinggap atas najis tadi ni tiba-tiba hinggap atas air, jatuh ke dalam air contohnya, pastilah di lalat tu ada najis tapi sedikit, tidak menajiskan air tersebut. Air tu kekal mutlak suci, lagi menyucikan. Begitu juga lalat tadi ni hinggap atas baju semayang kita. Baju semayang kita warna putih, nampak bitik warna najis tu, dimaafkan. Sebab dia najis yang halus, yang tak nampak golibnya, tapi hak ni oleh kerana pakaian putih nampak sikit bitik tu, dimaafkan. Dimaafkan najis tu. Pada ni hak ni hak lalat yang kita nampak terang-terang dihinggap atas tempat najis. Tapi kalau lalat tu mari daripada mana kita tak tahu, sama telah lah. Ada ni hak lalat kita tak tahu mari daripada mana sebelum ni. Tu tak ada hukum fiqh, tak hukum apa pun situ, tak hukum najis. Hak ni lalat memang hinggap atas najis. Memang di kaki lalat tu ada benda yang memang najis. Ada ni hinggap atas baju kita, dimaafkan. Adapun kalau lalat mari daripada mana pun kita tak tahu, tak ukur najis daripada awal lagi. Tapi lalat ni dia tak akan hinggap tempat bersih, dia akan hinggap tempat kotor, tak kira lah. Walaupun lalat ni tabiat dia hinggap di tempat kotor, tempat najis, sekalipun selagi kita tak tahu dia hinggap ke mana, maka tidak dihukumkan najis. Tidak dihukumkan najis. Pada ni sama juga contoh ni, contohnya kita kata kucing, dia kadang-kadang dia makan bangkai tikus contohnya. Tapi sekarang ni kucing tu kita tak nampak dia makan bangkai, tiba-tiba dia jilat ke dalam air, tak ukur najis air tersebut. Nanti kan kucing tu sebelum ni dia makan bangkai tikus ke, kita tak kira tu. Sebab kita hak kita tak nampak, kita tak kira dari segi hukum fiqh. Sekarang betul-betul lalat tu hinggap atas najis. Di kaki lalat pasti ada najis. Dia pun hinggap atas pakaian semayang kita. Dia ni macam mana pakaian semayang kita, wajib kena basuh, tak dimaafkan. Sekalipun nampak bitik hitam warna najis sekalipun. Ini dia najis yang halus, yang tak nampak dengan pandangan mata. Jadi najis ada dua, najis halus tak nampak pandangan mata, kemudian najis hak nampak. Nak bicara najis hak nampak. Ni setakat mana ni? Setakat lalat hingga atas baju dia, ditukar baju. Tukar baju. Dia nak semayang, lalat hingga atas baju dia, dia tukar baju. Berapa? Lalat ghalibnya hingga atas tempat najis, dia kata. Sekarang ni hingga atas baju semayang saya, dia tukar baju semayang. Dia tukar baju semayang. Kalau lalat banyak ke mana? Tempat lalat banyak tu kan tempat-tempat orang jemur ikan kering ke tau. Kan tempat-tempat itu kan banyak lalat kan. Tak semayang lah apa ni, kena semayang kelambu. Dah pakai kelambu lah nak pakai kelambu tu. Dah. Lalat hingga atas baju semayang dia. Yang lalat tu tak tahu mari daripada mana pun, dia tukar baju semayang. Hak ning ni hak memang lalat hingga atas najis, kemudian hingga atas baju kita. Oleh kerana baju kita warna putih, boleh nampak bitik najis itu pun dimaafkan. Ni sama telah lalat yang tak tahu sebelum tu dia hinggap ke mana, maka hukumnya tak najis. Itu lalat hingga atas baju, dia tukar baju untuk semayang. Ni nak capu waswas lah ni.
Dia kalau masuk bilik air, kalau kata nyamuk gigit dia, selain daripada dia katak nyamuk, dia akan basuh tempat nyamuk gigit. Sebab apa? Sebab nyamuk dalam tandas, mesti nyamuk main tempat najis, dia kata. Jangan katak nyamuk saja, kena basuhlah nyamuk tu, basuhlah tempat nyamuk gigit kan. Sebab apa? Sebab najis, dia kata. Oh, jangan duk main gitu. Jangan duk main gitu. Tu menyusahkan tu. Tak kan kita masuk dalam tandas. Terkadang tandas ni ada nyamuk. Jadi nyamuk gigit kita akan katak nyamuk tu. Bukan katak nyamuk saja, dia basuh pula tempat nyamuk gigit. Sebab apa? Sebab nyamuk dalam tandas, mesti nyamuk tu najis. Dia pakai hukum gitu. Taklah kalau nyamuk tu betul-betul duduk atas tahi, betul-betul duduk atas tahi, lepas tu gigit kita sekalipun, dimaafkan juga. Ni nyamuk tak tahu bagi mana, ni memang duduk dalam tandas. Tapi nyamuk datang takkan dia nak duduk tempat dalam air najis itu, hidup di dinding gitu jelah, dia keluar masuk kan. Ni bagaimana? Waswah. Hak tadi kalau dia pakai baju nak pergi semayang, kalau lalat hinggap saja dia akan tukar baju. Ni cerita orang waswah. Tapi ni bukan waswah juga sebenarnya. Bukan orang nyakit waswah ni. Dia salah faham. Nyakit waswah lain. Ini bukan kerana waswah. Dia salah faham. Sebab dipahamnya oleh kerana lalat ni memang ghaliknya hingga atas tempat najis. Bila lalat yang hingga atas tempat najis, hingga atas baju semayang kan jadi najis lah. Dia ni bukan kiwaswah ni, dia salah faham. Sekarang ni walaupun lalat tu nampak dengan mata kita hingga atas tempat najis, hingga atas baju kita, tu dimaafkan. Sebab apa? Halu. Halu. Kemudian kalau kita bicara panjang adalah berkaitan dengan najis yang nampak di mata. Najis nampak di mata ni najis darah, nanah, dana, air kuman. Najis lain daripada darah, nanah, dana, air kuman, tahi, air kencing, hal tu tidak dimaafkan sama sekali. Jadi kita bicara sekarang darah, nanah, dana, air kuman. Darah dan umpama darah. Jadi nanah, dana, air kuman ni dihukumkan seperti darah sebab asalnya daripada darah. Asalnya daripada darah. Dia asal daripada darah. Jadi kalau darah ni kita sebut darah tak apa dah, darah, nanah, dana gitulah. Dia pecah kepada 3 bahagian. Bahagian pertama tidak dimaafkan sama sekali, umpama darah daripada najis mughallazah. Darah anjing, darah babi, walaupun sedikit sekalipun tidak dimaafkan. Yang kedua, darah ni dimaafkan jikalau banyak sekalipun, darah kita sendiri, nanah kita sendiri, dana, air kuman daripada kudih kita sendiri, dimaafkan jikalau banyak mana sekalipun. Najis titik pun najis, tetapi dimaafkan pada sembahyang dengan bau sembahyang kita tu diteruskan. Mana tengah semayang sedarlah bisu hot lama dah tu pecah, bukan kita pecahkan, maka keluar daripada bisu tu dengan darah, nanah, dana, busuk, jangan berhenti semayang. Sebab apa? Dimaafkan hak kita sendiri. Itu yang kedua. Yang ketiga ni darah, nanah, dana dimaafkan jika sedikit. Jika sedikit. Darah ni darah ajnabi, bukan darah kita. Contoh terdahulu darah nyamuk. Tu bukan darah kita, dia panggil darah ajnabi, darah asing. Walaupun nyamuk tu dihisap darah daripada kita, tapi bila masuk dalam tubuh nyamuk, dia dah ukur darah kita dah, dia ukur darah nyamuk. Jadi kita kata nyamuk, lekatlah darah di baju semayang kita. Najis ke tidak? Darah najis lah. Lepas tu macam mana tu? Dimaafkan. Dimaafkan pada sembahyang. Sebab kita bicara sekarang adalah berkaitan dengan syarat sah sembahyang yang keempat, suci badan, badan dan pakaian dan tempat sembahyang daripada najis yang tiada dimaafkan. Maknanya ada najis tetapi dimaafkan, itu sah sembahyang.
Hak najis yang tidak dimaafkan, contohnya ni air kencing, tahi, itu memang tidak dimaafkan. Contohnya tahi, cicak, itu memang tidak dimaafkan sama sekali. Jadi najis yang dimaafkan ni darah yang sedikit, darah ajnabi sedikit dimaafkan. Termasuk juga darah kita tetapi keluar daripada rongga. Masa sebut minggu lepasnya, hidung kita berdarah, jadi titik darah atas pakaian kita dimaafkan jikalau sedikit. Dia titik 2-3 titik je, teruskan sembahyang. Tapi kalau darah hidung tu keluar banyak, batal dah sembahyang sebab najis. Walaupun darah hidung tu darah kita, tetapi keluar daripada rongga. Ia tak sama dengan saya sebut sebelum ni, darah pacak. Darah pacak tu keluar daripada betih, bukan keluar daripada rongga. Banyak mana pun dimaafkan. Tengah-tengah semayang sedar, darah pacak berjeruk, banyak darah pacak, dimaafkan, teruskan sembahyang. Sebab dia bukan keluar dari rongga, dia keluar dari peha kita. Ada pun darah hidung, walaupun darah kita sendiri tapi keluar dari rongga, dimaafkan jikalau sedikit. Mana kalau hidung kita darah setitik 2 titik je, teruskan sembahyang. Tapi kalau jenis banyak, kadang-kadang darah hidung tu kan banyak, ni banyak baju ni, tu batal sembahyang. Bertilah semua sebab batal dah, sebab tidak dimaafkan. Jadi darah hidung ni darah kita sendiri, tetapi keluar daripada rongga, dimaafkan jikalau sedikit. Sedikit ke banyak ke, kembali pada uruf, pada kiaramah lah. Syok setara ni banyak ke sedikit, rasa macam banyak, tapi rasa tak banyak. Mana sedikit, hukumnya sedikit, masih lagi dimaafkan. Ada ni, itu pergi pada darah ajnabi. Ini pun termasuk darah ajnabi lah ni. Maka dimaafkan darah kutu anjing. Kutu anjing, ini binatang lah ni. Binatang nama dia kutu anjing. Dia macam mana kutu anjing ni? Kenal tak? Saya pun gitu je lah, sebut je lah. Tak kenal pun makna kutu anjing. Tak ada kena-mengena dengan anjing ni. Bukan anak anjing apa, bukan ni. Tapi dia panggil kutu anjing. Kenal? Kutu babi ada kau? Ada? Maknanya daripada tubuh babi lah. Kenama je. Mana duduk di binatang kutu babi tu, tapi bukan semestinya babi. Takut dia memang duduk di tubuh babi je, binatang lain tak ada kutu gitu. Dia kutu tu benda apa ni? Hak biasa tu budak-budak tu. Tu pirah pirah lain tu pirah ya, kadang-kadang mana ada di telinga budak lah, kadang-kadang ingat ke apa benda, kena kenyang dah kawan tu. Nak cabut tak boleh, sakit. Tu kadang-kadang pergi klinik pun dah dalam nak cabut kan mudah. Kena berubat dulu, biar mati dulu baru tarik pergi klinik siapa. Tapi nak cerita sini binatang halu. Jadi kutu anjing ni binatang halu. Jadi maknanya darah dia kena pakai semayang kita, dimaafkan. Adapun kalau lah kutu anjing tu bangkai, tidak dimaafkan. Darah dia lah darah daripada binatang yang halu. Mana darah tu sedikit. Dia panggil darah sedikit. Dan sedikit nanah dan danor yang ajnabi. Dia nanah dan danor macam darah lah juga. Kalau hak ajnabi, bukan hak kita, dimaafkan jikalau sedikit. Sama dengan darah. Jadi nanah dan danor ni, nanah hak orang hak sakit, jadi kita tolong dia, kita cara dia punya kudih dia. Jadi nanah tu kena di kita, kena di tangan ke, kena di baju kita ke, dimaafkan jikalau sedikit. Tiba-tiba pergi semayang, tak ingat nak basuh tangan, contoh.
Kalau ingat pasti kita basuh segera, moga nanoh orang lain. Nanoh kita pun kita basuh tangan sebab najis. Ni nanoh orang lain, memang kita akan segera basuh. Tiba-tiba lepas kita cara kudih orang, ada orang kecil manis tak kira lah. Makna masa kita duduk cara ke kudih dia tu, tangan kita kena nanoh dia. Kena dano dia. Tiba-tiba kita tak teringat, pergi semayang tanpa basuh. Banyak ke sedikit nanoh di tangan tu? Sedikit sangat je. Banyak ke sedikit nanoh kena di pakaian semayang kita? Sedikit je, cuma dia ingat nak basuh. Ada ni. Maka nanoh sedikit tadi tu dimaafkan. Hak tu hak terlupa. Kalau sengaja tak basuh pun dimaafkan. Sebab najis yang dimaafkan. Darah, nanoh, dano, kalau hak ajnabi bukan hak kita, dimaafkan jikalau sedikit. Dimaafkan dengan bahawa semayang kita sah. Walaupun kita sengaja sekalipun tak pergi basuh tangan atau pakaian kita yang kena nanoh, dano, hak ajnabi bukan hak kita, tapi sedikit, banyak tidak maaf. Nanoh dano hak kita sendiri, banyak mana pun sebagai darah dimaafkan. Dan darah kutu dan pijak dan tumor ni sama belaka ni. Hak ni bicara berkaitan dengan darah daripada binatang yang halus, maka darahnya sedikit. Maka darah sedikit, darah ajnabi dimaafkan pada sembahyang. Kutu, pijak, tuma. Pijak ni dulu kok lembek lah tau. Bukan lembek. Lembek lah pijak ni. Dulu lah. Dia tak ada dah pijak-pijak tau ke mana? Ada lagi pijak lah ni. Ke nama sebenar dia ke apa? Pijak lah nama dia. Bukan, tak ada sadu. Jadi sadu tu Terenung. Kan kita sebut pijak kan? Kita sebut pijak. Pijak tak kenal orang. Pijak ni takut ni pijak tu. Bukan kita pijak. Ke je mana? Keti. Pijak je ke. Tapi kita sebut pijak tau. Dia panggil sadu gitu. Pijak tu sadu. Pijak. Mana halus lah, halus lah pijak ni. Tapi darah dia, bukan bangkai dia. Kalau bangkai najis walaupun binatang halus. Ni darah dia. Mana darah tu, kutu, darah pijak, darah tu mana sedikit dimaafkan. Macam kutu lah, maknanya dia ni, dia tu atas kepala tu. No, ada kan? Dia tu lah. Dia tek apa panggil? Kenyek. Oh, tak ada kenyek gitu. Kenyek apa? Hak ngejari tu panggil? Tek ke apa? Tindah. Tindah kutu. Tindah deh. Bukan tek gitu lah. Dia gitu tu. Mana ada tak darah tu? Ada darah. Banyak kedok, sikit je. Lepas tu nanti masa nak semayang, dia tak basuh kepala dia. Tak ada apa. Tapi kalau banyak ekor kutu tu, banyak tek. Maknanya berdarah banyak. Tapi jangan lupa macam lepas lah. Kalau sedikit, dimaafkan lagi. Makna kalau hipung tu dah ada sikit dah, dimaafkan juga, dikira sikit je. Sekarang ni, macam saya sebut sebelum ni, kita sembelih ayam. Jadi darah ayam mengercik, kena kain kita, seluar kita ke. Jadi halus-halus tu dipanggil sedikit. Tapi kalau himpung jadi banyak tu sebenarnya hukum sedikit. Hukum sedikit. Nak himpun tak ada boleh himpun. Nak himpun macam mana kalau kira himpung? Maksudnya hukumkan sedikit, itu pandangan yang muktamad. Itu pandangan Imamul Haramain, guru pada Imam Ghazali. Masih lagi hukumkan sedikit, dimaafkan. Walaupun Mazali kata, kalau halus, tapi kalau banyak, kalau himpun jadi banyak, dia tidak dimaafkan. Itu bukan pandangan muktamad. Pandangan Imamul Haramain,
Guru pada Imam Ghazali, dihukumnya sedikit dimaafkan. Jadi maknanya kalau dia tak ada tindah. Dulu ada sebutan tu. Dia tu kutu. Kadang-kadang dia atas dia sikat tu kan. Tindah dia panggil dia. Tapi kalau dia buat atas kepala, contohlah kita kata, lekat darah, apa tak ada darahnya. Tapi sining luah kepala ni. Mana asing-asing. Hukumnya sedikit. Walaupun kalau himpung tu jadi banyak lah, luah lah muka. Banyak ekor kan. Hukumnya sedikit. Tiba-tiba sampai masa semayang, dia tak basuh pun kepala dia, ada darah kutu tu. Dimaafkan. Dimaafkan. Sebab kita tengok kan, dia tu kutu atas latar tu kan ada darah, tapi halus-halus je darah dia nya. Banyak darah nyamuk lagi rasa, halus-halus je. Tu pun ada darah, tak ada darah pun tak ada darah juga. Tapi jangan ada bangkai. Kalau bangkai tak dimaafkan. Mana kalau dia tu kutu atas kepala, darah dimaafkan. Kalau bangkai kutu tu ada kepala juga, tidak dimaafkan. Bangkai tidak maaf, ini sebab dengan sembahyang. Hanya maaf darah sahaja. Darah dimaafkan. Jangan ada bangkai kutu tu. Bangkai tu tidak dimaafkan. Kita bukan bagi kutu dak, gutu. Dak. Gutu dak. Ke kan? Kutu ke gutu? Kutu tu orang hok simpan duit main kutu tu. Kutu main duit tu lah, kutu. Kita panggil gutu. Kau tu kata gutu banyak, mu tidur malam, pagi esok sudah ada pula. Gutu awak lari. Takutlah punya budak nak sikat gutu lah. Dah, bangun pagi, sudah ada pula, tak takut. Hebat gutu. Pula, boleh lakar lauk dah gutu. Gutu punya kecek. Kecek tu takut ke budak-budak. Dah. Bangun kalau mung lok gutu banyak, bangun pagi esok, pula gutu akak tengah malam dia kata. Gutu kita tak panggil kutu. Kita panggil gutu tau. Bukan bangkai dia, darah dia. Darah sedikit, maka dimaafkan. Dan dimaafkan lagi. Ini dimaafkan juga. Tahi. Asalnya tahi tidak dimaafkan sama sekali. Ini dimaafkan. Tahi. Yang eja tu ada hamzah tu. Ada hamzah tu kan. Rumi tulis mana? T-A-H-I-K. K-T-A-H-I je Pak Rumi. H-I je. Hak Jawi ni te-alif he-ya hamzah. Tahi kan. Tu bawa standard tak? Tahi. Kita nak cakap tahi gitu. Tahi. Hak ni memang hak Jawi ni tahi. Dan bukan lagi tahi dan air kencing. Yang asalnya tidak dimaafkan sama sekali. Ini dimaafkan. Binatang yang terbang, yang banyak bercampur dengan manusia, seperti lalat, kumbang, tebuang dan lipah. Kumbang, bukan dia kubang dia. Kumbang dan tebuang. Betul Rumi tulis tebuang. Tebewaw nun. Tebung jadinya. Tebuang. Jadi sekarang ni dia asal tahi air kencing tidak dimaafkan sama sekali. Melainkan tahi air kencing hak binatang hak terbang hak bercampur dengan manusia. Mana seperti lalat. Lalat ni diberok, dimaafkan. Tahi lalat betul ni, bukan tahi lalat hak ada di kulit tu. Tu tahi lalat tu, tu tak najis tu. Tak ada tahi lalat hak di muka orang tu lah. Ni tahi lalat betul. Wanita tau. Kan wanita kan? Tahi lalat. Tahi lalat ke, tahi kumbang ke, tebuang ke, lipah ke, hak tu dimaafkan. Sebab apa? Hak tu binatang yang bersekali kita sokmo. Jadi sukar untuk kita pelihara. Kan lalat kan ada ni lalat ada sokmo, kumbang, lipah. Tu hak binatang hak bercampur dengan kita, yang duduk main di sekitar kita. Maka walaupun asalnya tahi air kencing memang najis yang tidak dimaafkan, tapi kalau daripada binatang yang seumpama ni dimaafkan. Ada ni.
Dia dalam bab fiqh ni hak sukar sahaja, maaf lalu dah, mudah je hukum dia. Bila sukar saja nak pelihara, maka dimaafkan. Ini sebagai contoh. Sebagai contoh, kita maklum sebelum ni, bulu daripada binatang yang daging tak boleh makan, maka bulu tu hukum najis. Ada ni, hukum najis. Macam contohnya bulu kucing. Adapun bulu arnak, arnak boleh makan, maka bulu dia suci. Bulu kambing, kambing boleh makan, maka bulunya suci. Bukan kata bulu sayap, sayap ayam, ayam boleh makan. Burung boleh makan. Sayap dia tu, bulu sayap, bukan dia bulu sayap dia tu. Suci hukum dia. Tapi kalau daripada binatang yang daging tak boleh makan, kita bicara dah sipir, dobik, najis terdahulu kan. Kalau bulu daripada binatang yang daging tak boleh makan, macam kucing daging kita tak boleh makan, kucing tu, bulu dia tu hukum najis. Tapi oleh kerana kucing ni hak bercampur dengan kita semua ni, hak sekali dengan kita semua, mutawif dia bagi binatang yang berlegar di keliling kita, nak jaga mana. Dan dia tidur atas jadah kita kok, memanglah bulu saja ada ni, maka najis memang najis. Tapi oleh kerana kucing ni bersama kita semua, dimaafkan jikalau sedikit. Mana kita pun kebah, kita pun semayang. Ada lekat berapa helai bulu tu, dimaafkan. Najis ke tak? Memang najis, tapi dimaafkan sebab kucing ni binatang yang duduk bercampur dengan kita semua. Sukar kita nak pelihara daripada bulu dia tu. Tapi najis ke tak? Najis, sebab bulu daripada binatang yang daging tak boleh dimakan. Binatang yang daging boleh dimakan, waktu bulunya hukumnya suci. Yang kita bicara dahulu berkaitan dengan sipir ataupun dobik najis. Tanbihun, ini satu penjagaan. Bermula tiap-tiap najis yang jadilah ia umum balwa. Umum balwa ni meratai. Belum dia meratai belomo tu, maknanya meratai payah nak pelihara ni, dan payah kita nak memelihara daripadanya, iaitu najis yang jadi ia umum balwa, dimaaf akan dia dengan beberapa syarat yang disebut dia akan bahasa dalam kitab yang panjang-panjang, kitab yang besar-besar. Jadi najis tapi dia sudah jadi payah nak pelihara, meratai sangat. Contohnya biasa dalam kitab kau tahi burung lah. Tahi burung, kalau macam setengah-setengah tempat tu burung tu apa? Gelak langit orang kata. Gelak langit. Sebab apa? Banyak burung tu. Maka burung bukan macam lalat, bukan macam kumbang tu buang lipah. Hak ni memang dimaafkan sebab dia bersama dengan manusia. Adapun burung tidak dimaafkan dia punya tahi. Tapi oleh kerana terlampau banyak burung ni, nak jaga payah dah burung ni, maka dia berok, dimaafkan, teruskan semayang. Kan tempat-tempat burung banyak tu kan, tahi dia banyak mana? Pernah dengan tahi dia je. Anda ni, dia tahi lalat, tahi kumbang terbuang lipah, itu kerana binatang yang bercampur kita semua, maka dimaafkan. Adapun tahi burung tak masuk, tidak dimaafkan. Tetapi apabila jadi umum balwa, meratai dah, maknanya tak boleh nak jaga dah daripada tahi ni, tahi burung ni, maka dimaafkan juga. Tu contoh lah. Contoh hak umum balwa, tahi burung, tahi laba ke, dan termasuk juga tahi cicak. Kalau memang tepat tu, Allah, banyak sangat-sangat tahi cicak, banyak sangat-sangat. Kalau hak rumah kita tu jarang-jarang tahi cicak, macam surau kita ni tak ada. Kalau ada pun jarang-jarang. Hak tu tak maaf. Hak ni hak memang Allah, mana nak lepas dia tahi cicak tu, memang tak nak lepas, banyak sangat. Mana rata-rata tahi cicak, dimaafkan. Memang tahi cicak asalnya tidak dimaafkan sama sekali, tapi bila jadi umum balwa, jadi meratai, dimaafkan juga. Mana ni? Tapi dimaafkan tu dengan beberapa syarat lah. Syaratnya di antaranya, jangan kita sengaja pergi pijak.
Jangan kita pergi sengaja pergi pijak. Kemudian janganlah kaki kita tu basah contohnya. Atau di antara syarat dia lah. Syarat hak umum balua yang dimaafkan. Dengan bahawa jangan kita sengaja pijak. Satu. Kemudian jangan pula kaki kita basah. Ataupun tempat najis tu basah. Tempat najis tu basah. Jangan tu. Mana kena pastikan kaki kita tak basah. Dan kena pastikan tempat najis tu tak basah. Kalau basah, tu tidak dimaafkan. Jadi di antara syarat lah. Hak umum balua, najis. Kemudian dimaafkan syaratnya. Jangan salah satu tu basah. Salah satu tu contohnya kalau kita pijak belah kaki kita. Jangan kaki basah. Kemudian ataupun di tempat najis hak kata umum balua tu. Jangan basah. Jadi dimaafkan, dia ada syarat dia lah. Jangan sengaja pijak. Dan jangan basah salah satu daripada sama ada kaki kita ataupun tempat najis tu. Kalau hak terlampau banyak yang payah kita nak pelihara. Ni sebagai contoh lah. Sebagai contoh. Katu. Kena katu tau. Hak lapu tu kan, hak di lepas-lepas hujang tau. Katu tau. Lepas hujang di lapu tu diterbang-terbang. Kau panggil apa? Kel katu. Kel katu. Betul aja kita panggil katu. Jadi kel katu. Jadi sekarang ni kel katu ni binatang yang daging tak boleh makan. Jadi sayap panggil tau. Sayap dia tu hukumnya najis. Bukan sayap daripada bangkai ni. Kel katu tu masih lagi hidup. Tetapi kel katu tu binatang yang daging tak boleh makan macam kucing. Jadi kalau kucing bulu najis, sayap kel katu hukum najis. Sayap kel katu hukum najis. Sayap ayam tak hukum najis. Bukan sayap daging tu, bulu dia tu tak hukum najis. Tapi kalau kel katu daging tak boleh makan, bukan binatang yang daging boleh makan, maka sayapnya hukum najis. Tapi sayapnya banyak sangat. Ada ni banyak sayap dia tu. Kata tepi dinding tu kan, kalau surah-surah tu kadang-kadang hak ibu kel katu tu satu hal dah. Sayap dia ibu kel katu tu tak najis. Ibu kel katu tak najis. Tapi sayap dia tu najis. Sayap cabut tu lah, bukan sayap di tubuh dia. Tubuh dia tak najis. Jadi sayap cabut tu bukan najis. Jadi kita semalam ni kita kebah dah. Tapi dah banyak. Tengok Allah, ada bawah kaki kita, ada di bawah baju semayang kita, ada di baju semayang kita najis, dimaafkan. Sebab apa? Nak jaga macam mana? Banyak sangat. Dia punya sayap tu banyak sangat najis, tapi dia panggil umum balwa. Mana meratai dah, kena ujian dengan najis. Ni bulu ni sayap kel katu tu najis mana najis, tapi teruskan semayang, dimaafkan. Tapi makna kita lah sekadar-sekadar tu kita capu lah. Tapi benda ni main dengan kipas angin pula. Kipas angin, dia punya sayap kel katu tu ringan, terbang tengok semayang, ada bersama dengan kita. Najis tu bersama dengan kita, dimaafkan. Sebab apa? Payah nak jaga, sebab terlampau banyak. Tapi kalau tanya apa hukum bulu sayap kel katu, najis. Tetapi oleh kerana dia sudah jadi meratai dah, meluah dah najis itu, payah kita nak jaga, payah kita nak lepas, maka dimaafkan. Ini hukum pekah. Jadi apabila dia sudah sepit, jadi luah hukum dia. Hak najis dimaafkan. Hak najis asalnya macam kata tahi burung, memang najis, tak dimaafkan sama sekali. Tahi laba, tahi cicak. Tapi kalau terlampau banyak, payah nak jaga, dimaafkan. Kenapa? Sah semayang kita. Tapi jangan kita sengaja pijak. Jangan pula kalau kata kaki kita dalam keadaan basah. Jangan. Mana kalau tempat tu banyak sampai tahi cicak, pastikan kaki kita kering. Pastikan kaki kita kering. Sebab apa? Kalau kaki kita basah, maka tidak akan dimaafkan. Walaupun terlampau banyak yang sukar kita nak jaga. Itu syarat dia lah. Syarat hak najis yang sudah meluah,
yang memang asalnya tidak dimaafkan sama sekali. Tahi burung memang tak maaf, batal semayang kita. Tahi cicak memang tak maaf, batal semayang kita. Tapi terlampau banyak, dimaafkan. Tapi syaratnya jangan basuh. Itu di antara syarat. Jangan basuh sebelah kita, ataupun kita kaki kering, tempat tak cicak tu basuh. Kalau kita bijak, maka tu tidak dimaafkan. Jangan basuh salah satu antara kaki kita ataupun najis tu sendiri. Yang banyak, yang sukar kita nak pelihara, yang payah kita nak pelihara. Kalau masa kita ni ada 10 minit lagi, tapi habis tajuk dah. Masuk tajuk lain. Jadi gitulah, kita start masa, kita berhenti masa, dia kena ngam-ngam lah. Start kita 12.50, habis kita 1.40. Dia kena gitulah. Start pun ngam, habis pun ngam. Tapi hari ni habis tajuk. Habis barang dah kena. Barang habis dah, kena balik dah. Hari ni hari ngelas dah ni, nak sambut raya dah ni. Habis barang dah. Kalau dibenarkan operasi tu, boleh lagi jual. Tapi barang habis dah. Kena balik lah, kena berhenti lah. Soalan raya. Nak soalan raya apa dak raya tahun ni? Nak asalnya tak boleh retah negeri. Lepas tu tak boleh retah daerah. Lagi pula tak boleh ziarah raya pula. Tak tahu. Duduk rumah. Sebab dia masuk di bawah tu, tajuk berkaitan dengan mengetahui masuk waktu sembahyang. Jadi mengetahui masuk waktu sembahyang itu syarat sah yang kelima. Jadi kita bicara bab najis ni, syarat sah sembahyang keempat. Suci daripada najis, suci badan, pakaian, tempat daripada najis yang tiada dimaafkan. Dia bicara bab najis, bahagian najis, cara menyucikan najis. Kemudian najis mana yang dimaafkan? Itu tajuk dia. Lepas tu syarat sah yang kelima, masuk waktu. Macam mana syarat mengetahui masuk waktu? Dengan yakin ke? Dengan zon ke? Kita ni dengan zon lah ni. Tengok takwing, tengok jam, zon. Yakin, tengok bayang. Pacok barang, tengok bayang. Zuhur, asar, tengok bayang. Waktu hak asal. Hak asal syariah kita gitulah. Tapi kita reti tengok bayang. Subuh keluar Fajar Siddiq. Kenapa Fajar Siddiq pakai kazi? Tak kenal. Tahu tak tahu kita tengok takwing, tengok jam. Itu tak panggil yakin, dia panggil zon saja. Bukan yakin. Yakin kalau subuh tengok Fajar Siddiq, zuhur asar tengok bayang, maghrib tengok bulatan matahari tu, bulatan tu tenggelam sekalian. Barulah mana masuk waktu maghrib. Kita nak tengok pun terhalang sebab ada bangunan, ada pokok, tak nampak. Melainkan kalau pergi patah baru nampak tau. Kalau duduk banyak bangunan, banyak pokok tu tak nampak. Jadi hak kita duduk pakai waktu semayang adalah dengan zon sahaja. Dengan zon, bukan dengan yakin. Jadi situ hak berkaitan dengan mengetahui masuk waktu sembahyang, syarat sah sembahyang yang kelima. Kemudian hari Isnin sekali lagi itu lepas raya, jabat cuti lagi tau. Berapa jabat hari Ahad kerja dah? Hari Ahad masuk dah? Cuti yang kami lah. Jumaat Sabtu cuti dah. Ya, Jumaat Sabtu memang cuti dah kan. Jadi hari Khamis tu cuti tu jadi sehari je. Bukan kata ganti hari Ahad sehari ke dah. Jadi makna sekarang ni hari Ahad tu kira kerja dah lah. Hari Senin tu hari kedua dah. Tapi tak apalah, kita cuti lah. Cuti raya. Tak ada lah hari Senin hak minggu depan lah. Lepas hari 6. Lepas hari 6 ada minggu depan dah. Sekali lagi dah. Tak ada benda dah tu. Jadi kita cuti sekali hari Senin. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famasabikin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
Tu kata nak semaya ajak.